Okay, so hari ni adalah 22 hari bulan. Start 23 hari bulan ni, siapa yang nak beli iPhone 14 dan 14 Pro tu, korang dah boleh dapat lah kan. So kalau ada antara korang yang buat pre-order dulu, start daripada 23 hari bulan, korang akan mulalah kan dapat device korang yang korang dah pre-order tu. Daripada 23 hari bulan ni juga, AAR dekat Malaysia untuk Apple, diorang pun akan start jual juga. Tak kisahlah kalau korang beli dekat Machine ke, Switch ke, DirectD ke, mana-mana lah kan, yang authorized retailer tu kan. Okay, korang dah boleh start belilah. Dan pada malam 22 hari bulan ni, event tu start pukul 10 dan start pukul 12.30 malam, dia akan mula start jual iPhone 14 Pro tu. So sekarang aku tengah berfikir-fikir lagi ni kan, sama ada nak angkat ke tak ke, nak angkat ke tak ke. Aku macam pening lah kan, sebab aku nak ambil 14 Pro. And kita tahu harga 14 Pro untuk tahun ni, actually semua harga untuk iPhone 14 harga memang naik kan, sebab ya kejatuhan ringgit kita tu semua, bla 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 tu semua kan. Jadi itulah kan, dia macam pening sikit kan. Jadi aku akan cuba untuk pergi. So event yang aku cakap tadi tu adalah event yang dilaksanakan oleh pihak DirectD. So DirectD Federal. Aku rasa aku malah nak pinggir panjang lagi. Kita pergi je and cuba nasib lah kan, tengok boleh dapat tak iPhone 14 Pro yang aku nak. Kalau boleh dapat, memang heaven lah. Aku cakap tu memang heaven gila lah. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita ke sana. Aku confirm akan menyesal buat apa benda yang aku nak buat ni. Tapi abaikan je lah, kita pergi. Let's go. Okay, so kita dah sampai dekat tempat yang aku nak beli ni kan. Aku sebenarnya masih lagi dalam perjalanan aku tadi tu. Aku masih rasa macam ragu-ragu lagi sama ada nak beli ke tak kan. Tapi aku rasa bebek aku menyesal beli daripada aku menyesal tak beli kan. So bebek beli je. Nanti nak menyesal ke tak, itu tunggu biar future aku yang fikir lah. Jadi aku sekarang dekat DirectD Federal kan. DirectD Federal yang tahu kat tepi jalan, korang akan nampak tu. Dan malam ni dia orang akan start jual lah. Bukan malam ni, pukul 12.30 malam lah. So hopefully aku akan dapat lah satu unit lah kan, untuk aku gunakan. Aku tak tahu lah. Aku tak tahu aku buat keputusan yang bijak ke tak bijak ke, betul ke tak betul ke. Tapi layan je lah kan, layan je lah kan. Aku dapat kan ni? Aku dapat device ni? InsyaAllah. Jangan insyaAllah. InsyaAllah tu diusahakan. Aku mesti kena dapat ni. Dapat. Confirm lah? Confirm ada banyak stok lah? Okay. Cerita tepi. Okay, so update lah. Aku dapat tu. So sekarang pukul 11.50. Diorang dah nak start jual lah. Diorang start jual pukul 12 nanti kan. So aku memang tak sabar sebenarnya. Tak sangka lah boleh dapat lah. Sebab kalau bila aku dapat macam sekarang ni, aku dapat ni, dia untung lah. Sebab aku kalau order online sekarang, aku akan dapat 15, 9, 10 nanti. So ni 23 hari bulan dah dapat lah. 23 September kan. So sekarang kita countdown lah. Tunggu pukul 12. Boleh? Ada tambah ada casing ada. Tak ada, pakai naked. Masak lagi lah. Tak apa, hampa lah. Abang tunggu nanti. Lepas soran dah clear, dia abang masuk. Okay. Kita panggil abang. Video boleh masuk Boleh. Ambil video boleh Video? Oh lama. Masih video ni. Ni dia.
Kat dalam ni ada iPhone 14 Pro 256GB, boleh tengok dekat sini. Color deep purple. Okay. Alright. Okay, so aku datang sebenarnya niat nak beli iPhone 14 Pro je, tapi jadi DV. Ni DV. Lepas tu kita masuk YouTube lah. Masuk YouTube lah. 13. Alhamdulillah masuk YouTube. Memang masuk lah cerita dia. Mantap. Memang desain dia gelap. Okay. Okay. Baik, jadi kita pun dah sampai dekat rumah and aku pun dah edit sikit video aku ni, and now dah tiba masanya untuk kita buat video unboxing lah kan. And by this time pun korang dah tahu dah kan phone apa yang aku nak unboxing kan. So phone yang aku nak cerita tu adalah ni lah dia. Yes, iPhone 14 Pro Max. So untuk tahun ni aku decide untuk ambil warna deep purple, and then kemudian storage tu kalau macam tahun lepas aku ambil 128, tahun ni aku ambil 256GB. Kita tak nak ada kekesalan lagi kan, sebab 128 tu untuk aku memang tak cukup lah sebenarnya. 128 tu memang kecil gila lah. Sebenarnya agak surprise juga lah kalau tengok pada few years back kan, 128GB tu kira memang dah besar gila dah. Tapi untuk tahun ni 256GB tu pun dia dah sebenarnya cukup-cukup makan ni. Jadi tahun ni korang boleh nampak kotak dia memang lain sikit lah kan, sebab dia tidak lagi berwarna hitam, dia warna putih. Dan kat kotak ni juga obviously lah kan, korang akan nampak lah kan, sebesar-besar alamnya dia memang Apple tanpa segan dan silu menunjukkan dia punya dynamic island dia ataupun notch lah kan, senang cerita kan, notch untuk dia orang letakkan dia orang punya sensor, and then kemudian dia orang punya kamera selfie lah. And bersebab lah kan kenapa dia orang tak malu, sebab antara benda lah waktu keynote tu yang bila aku tengok aku rasa macam aku jadi macam wow gila lah, adalah berkenaan dengan dia punya dynamic island ni lah. Macam mana dia orang implementasikan dynamic island tu, yang mana di mata kasar kalau pada Android punya smartphone sebelum ni kita nampak dia sebagai macam satu kelemahan lah. Tapi di mata Apple dia nampak yang itu bukan satu kelemahan, dia boleh buat feature baru, feature multitasking yang membuatkan dia nampak unik lah kalau nak dibandingkan dengan smartphone lain kan. Jadi tanpa melengahkan masa, jomlah kita buat unboxing. So kotak dia macam biasa, nipis, tak ada charger, korang just akan dapat kabel sajalah. So yang ini masih seal. Sayang nak buka, tapi kita akan buka jugalah kan. So kita tarik. Okay, buka satu, buka dua. Okay, moment of truth, mari kita buka. Yes, so inilah dia iPhone 14 Pro bukan Max aku tak ambil Pro Max, aku ambil Pro saja. And bila kena cahaya macam ni memang dia tak adalah nampak sebenarnya macam deep purple kan. Dia nampak purple lah kan. Cuma bila kena dekat angle tertentu, angle yang gelap kan, baru korang akan boleh nampak lah kan dia punya warna gelap purple tu. Tapi di mata aku ni kan, bila tengok kadang-kadang tu nampak macam grey pun ada kan, kadang-kadang nampak macam purple pun ada. And benda yang lagi aku suka adalah dekat dia punya ni lah, dia punya kamera bump dia memang tak boleh bawa bincang geng. Memang tebal dah, mampus ni lagi tebal daripada tahun lepas. Feel berat dia semua lebih kurang sama je kan? Pegang pun lebih kurang sama je, design pun lebih kurang sama je. So memang tak ada banyak benda lah kan kalau nak komen pun. Cuma yang membezakan dia aku nampak adalah dari segi dia punya kamera bump dia. Kamera bump dia memang agak besar, and modul kamera dia pun besar gila. Semua benda memang besar lah kan, dekat dia punya kamera dia ni. Lain-lain macam aku cakap tadi, semua sama kan. Bahagian tepi masih lagi berkilat, dan bahagian depan ni dia tutup. So kita buka jap. So satisfying. Dan dalam kotak kalau korang beli, macam aku cakap tadi lah, korang akan dapat kabel pengejasan, and then kemudian korang akan dapat manual book ni semualah. So standard lah kan Apple kan. Itu aku rasa bukan benda baru lah. Okay, jadi kita tolak jap kotak ni semua ke tepi, kita tengok smartphone ni. By the way, aku nak ucapkan terima kasih lah kepada DirectD kan. So DirectD tadi masa aku pergi memang dia orang bagus lah, dia orang punya customer service memang A lah. Semua memang ramah, mesra semua. So aku tak rasa asing lah kat sana kan. Dah lah pergi sorang-sorang lah tu kan. Jadi dalam video ni aku
tak nak go further, nak buka, nak test ke apa ke, sebab yelah baru angkat kan, mesti nak kena set up. And nak set up Apple punya device ni, lama kot kan. So itu semua aku akan buat video yang berlainan lah, video review lah, yang akan ceritakan semua benda yang korang perlu tahu berkenaan dengan iPhone 14 Pro ni. So dalam video ni aku just nak kongsikan pengalaman aku lah kan. First time lah aku pergi buat kerja gila pukul 12 malam, pergi nak semata-mata nak beli iPhone kan. Dia dah mula nampak kan baik-baik cinta untuk menjadi penggemar iPhone kan, penggemar Apple kan. Ini pun aku bercadang lepas ni nak tunggu Series 8 punya watch pula nak beli. Aku memang kali ni memang nak all out lah, nak try, nak tahu apa yang bestnya pakai iPhone ni kan. Sebab ada banyak benda lah yang sebelum ni bila aku pakai, ada certain benda yang aku tak berapa nak puas hati. Yang mana benda tu aku dah cerita lah dekat dalam kira macam podcast aku lah dengan Haikal Arif kan. Dan kalau kita berbalik kepada device ni kan, kalau kita tengok pada bahagian hadapan, korang memang boleh terus nampak kan dia punya Dynamic Island tu. Apple memang tak ada bercadang untuk sembunyi-sembunyikan lah. Sebab kalau kita tengok pada dekat phone Android lah kan, phone Android seboleh-bolehnya dia akan cuba hidekan dia punya punch hole dia tu dengan menggunakan wallpaper yang gelap dekat bahagian atas kan. Tapi dekat Apple ni memang tak memang terang lagi bersulur. Dia memang saja nak bagi kita nampak benda tu. So kat sini boleh nampak kapsul yang agak besar juga lah kan. Aku rasa kalau pakai 14 Pro Max, sebab skrin dia lebih besar, so mungkin tak ada lah rasa sangat dia punya kapsul yang besar tu. Tapi bila pakai 14 Pro ni, sebab skrin dia tak adalah besar sangat, kita boleh nampak memang agak ketara lah. Boleh nampak lah dia punya kapsul, punch hole, Dynamic Island dia tu memang gedabak besar. Jadi apa benda sebenarnya yang aku nak tengok dekat 14 Pro ni? Ada few things lah. Antaranya dia orang punya video capability, yang mana sekarang kan dia orang ada video macam action cam tu kan. Yang itu memang aku nak try. Sebab kalau dia punya quality dia tu sangat bagus, memang dia dah memang boleh mengganti. Dia tak adalah boleh gantikan GoPro kan, tapi dia dah macam saing-saing dengan GoPro lah kan. Ada kemudian antara feature-feature baru, dia ada yang crash detection tu. Yang itu memang obviously aku akan sedaya upaya takkan check kan sama ada dia berjaya ataupun tak. Ada kemudian aku juga nak try menggunakan Dynamic Island tu untuk kegunaan seharian aku. Memang aku akan gunakan iPhone 14 Pro ni sebagai daily driver aku. Benda-benda lain aku rasa macam tak ada sangat yang aku nak tengok kan. Sebab yelah dari segi skrin pun dia lebih kurang sama macam tahun lepas, ProMotion 120Hz. Cuma bezanya kalau dulu dia boleh turun sehingga 10Hz, kali ni dia orang boleh turun lagi rendah, iaitu sehingga 1Hz. Tapi 1Hz ni hanya digunakan apabila korang dia pakai dekat masa buat always on display tu lah. Itulah antara feature baru, dia ada always on display. So bila always on display je baru dia akan gunakan 1Hz tu. Other than that, paling rendah dia boleh pergi adalah 10Hz sahaja. Dan kemudian yang dari segi lain-lain, kalau nak feel menggunakan pegang kan, semua aku rasa memang lebih kurang identical gila dengan tahun lepas kan. Tak ada apa yang beza. And obviously satu lagi benda yang aku sure akan buat adalah aku nak melihat sendiri comparison di antara iPhone 14 Pro ni dengan smartphone yang aku gunakan sekarang, iaitu Pixel 6 Pro. Yalah, sebab kita tahu Pixel 6 Pro ni kira antara smartphone yang mempunyai kamera yang baik kan. So nak tengoklah beza sangat ke kan dengan iPhone 14 Pro ni. Berbaloi ke kan aku habiskan duit pergi beli iPhone 14 Pro ni. So basically itu je lah kan. Kalau nak cerita berkenaan dengan smartphone terbaru daripada Apple ni, iPhone 14 Pro. And macam korang boleh nampak tadi, aku pergi sana pun aku bukan beli iPhone 14 Pro je. Aku juga ada beli iPhone 13 and aku decide untuk tidak go for iPhone 14 sebab yes, dia memang ada perbezaan tapi tak adalah terlampau ketara sangat. Jadi aku decide kata tak apalah kan, aku beli iPhone 13 lah. So iPhone 13 ni adalah aku nak hadiahkan kepada orang rumah aku. Dia dah gunakan iPhone 10R tu dah lama sangat dah. So kalau aku tak upgrade sampai aku sudah lah dia pakai 10R tu kan. So aku akan ganti kan iPhone 13 ni, kira hadiah lah kan untuk dia. Dan kemudian aku juga ada beli TV Xiaomi Mi TV P1 tu. Yang itu aku nak hadiahkan dekat aku punya parents. So rezeki
lagi ada rezeki lebih kan, kita hadiahkanlah kepada orang-orang yang tersayang. So basically itu saja video untuk hari ni. Memang sangat ringkas gila punya kan. Aku nak, lepas ni aku nak kena set up semua. Aduh, banyak gila kerja nak kena buat. And dalam masa terdekat ni juga, yang ini aku tak janji lah. Aku rasa masa terdekat aku tu korang faham lah kan, berapa lama kan. So dalam masa terdekat ni, aku akan guna phone ni sebagai daily driver. And then kemudian aku akan share, buat satu lagi video menceritakan berkenaan dengan pengalaman aku menggunakan iPhone 14 Pro ni. Bagus ke, tak ke, berbaloi ke, tak ke, yang itu semua aku akan cerita dalam video full review nantilah. Jadi aku rasa sampai di sini saja video aku untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video format yang style macam ni best, jangan lupalah untuk like dan subscribe kan. Komen-komen lah kat bawah. Aku saja try style yang baru untuk video kan. Aku harap korang suka kan. Kalau tak suka, komen jugalah kan. Aku pun nak tahu gak feedback kan. Orang kata aku shock sendiri lah kan. So okay guys, kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.